Kes penderaan kanak-kanak di Taska yang menahan seorang guru Taska ini berpunca daripada kelemahan serius dalam sistem penjagaan awal, khususnya melibatkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Rajima. Hari ini kami ingin membentangkan mengenai isu keselamatan kanak-kanak di Taska. Sebelum kami memulakan pembentangan kami pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri kami. Saya Siti Sona binti Nasir. Saya Riona Sylvester Mutulis. Saya Siti Nur Aisyah. Saya Michelle Chetty. Di sini saya ingin menerangkan mengenai isu keselamatan di Taska. Keselamatan di Taska merupakan satu aspek yang sangat penting bagi memastikan kanak-kanak berada dalam keadaan yang selamat dan kondusif. Antara isu keselamatan yang sering berlaku ialah kemalangan fizikal. Kemalangan fizikal ini selalunya terjadi apabila kanak-kanak yang terjatuh akibat lantai licin atau kanak-kanak yang bermain tanpa pengawasan daripada guru. Dan seterusnya, keselamatan daripada makanan yang tidak bersih atau tidak sesuai dengan umur kanak-kanak juga boleh menjadi satu isu keselamatan kepada kanak-kanak. Seterusnya, latar belakang kajian kes. Pertama, keselamatan kanak-kanak di Taska merupakan aspek yang penting dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Oleh itu, kanak-kanak memerlukan persekitaran yang selamat untuk membesar, belajar, dan berkembang dengan baik. Selain itu, terdapat juga beberapa kes yang melibatkan kecuaian dan kemalangan di Taska, seperti terjatuh, tercekik, kecederaan semasa bermain, dan pengawasan yang tidak mencukupi. Kejadian ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa terhadap tahap keselamatan dan kualiti penjagaan di Taska. Oleh itu, pihak pengurusan Taska dan pengasuh perlu memastikan langkah-langkah keselamatan dipatuhi bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan kanak-kanak sepanjang berada di Taska. Seterusnya, puncak isu. Yang pertama, kekurangan pengasuh yang terlatih. Pengasuh kurang pengetahuan tentang penjagaan dan keselamatan kanak-kanak. Pengasuh yang kurang pengetahuan mungkin tidak memahami langkah-langkah keselamatan yang betul. Hal ini dapat meningkatkan risiko kemalangan kepada kanak-kanak. Selain itu, kurang kemahiran dalam mengawasi kanak-kanak secara berkesan. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan kanak-kanak terlibat dalam aktiviti yang berbahaya tanpa disedari oleh pengasuh. Akhir sekali, tidak mahir dalam mengendalikan situasi kecemasan. Pengasuh yang tidak terlatih mungkin lambat ataupun tidak tahu tindakan yang perlu diambil semasa berlaku kecemasan seperti tercekik, terjatuh, ataupun kecederaan. Seterusnya, puncak isu yang kedua ialah persekitaran Taska yang tidak selamat. Antaranya peralatan permainan yang rosak. Seterusnya, puncak isu yang kedua ialah persekitaran Taska yang tidak selamat. Antaranya ialah peralatan permainan yang rosak. Peralatan permainan yang rosak dan tidak diselenggara dengan baik boleh menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Yang kedua, lantai licin dan ruangan yang sempit. Keadaan ini dapat meningkatkan risiko kanak-kanak tergelincir, terjatuh, atau bertembung antara satu sama lain. Yang ketiga ialah pintu pagar yang rosak, keselamatan yang rosak. Pintu pagar yang rosak boleh menyebabkan kanak-kanak keluar daripada kawasan Taska tanpa pengawasan dan boleh mengakibatkan kecederaan kepada mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan kesan isu. Di sini saya memperolehi 5, iaitu salah satunya ialah kecederaan fizikal kepada kanak-kanak, memberi kesan emosi dan trauma, merosakkan reputasi dan imej Taska. Yang keempat, mengurangkan kepercayaan ibu bapa terhadap Taska. Yang kelima, boleh menyebabkan tindakan undang-undang atau penalti kepada pihak Taska.
Isu keselamatan di dalam taska boleh memberikan pelbagai kesan yang serius. Daripada aspek kanak-kanak, mereka mungkin mengalami kecederaan seperti luka, patah tulang atau kemalangan lain. Malah, boleh mengalami trauma yang menjejaskan emosi dan perkembangan mereka. Bagi ibu bapa pula, kejadian seperti ini boleh menyebabkan mereka hilang kepercayaan terhadap pihak taska dan sentiasa berasa risau tentang keselamatan anak-anak. Sementara itu, pihak taska sendiri boleh mengalami kerosakan reputasi, kehilangan pelanggan dan berdepan dengan tindakan undang-undang. Sekiranya didapati cuai dalam menjaga keselamatan kanak-kanak, taska boleh dikenakan tindakan undang-undang. Oleh itu, setiap taska perlu mengutamakan aspek keselamatan bagi memastikan kebajikan dan keselamatan semua kanak-kanak sentiasa terpelihara. Seterusnya pula saya akan menerangkan beberapa langkah penyelesaian isu tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan pengawasan guru. Guru perlu sentiasa memantau pergerakan dan aktiviti kanak-kanak sama ada di dalam kelas atau semasa mereka bermain di luar. Dengan ini, pengawasan yang mencukupi dapat membantu mengelakkan kemalangan seperti jatuh, bergaduh, atau kecederaan yang tidak dijangka. Yang kedua pula adalah menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Makanan yang disediakan perlu bersih dan berkhasiat. Amalan mencuci tangan sebelum makanan dan selepas menggunakan panas perlu diterapkan bagi mengelakkan penyebaran penyakit. Yang ketiga pula adalah menyediakan persekitaran yang selamat, yaitu pihak tadika perlu memastikan semua peralatan dan kemudahan berada dalam keadaan baik serta selamat digunakan. Oleh itu, kawasan yang berbahaya perlu ditutup dan dipagar bagi mengurangkan risiko kemalangan. Langkah penyelesaian yang terakhir pula adalah melaksanakan latihan keselamatan secara berkala. Oleh itu, kanak-kanak perlu didedakan kepada prosedur semasa seperti latihan kebakaran dan cara mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan. Oleh itu, langkah ini dapat membantu mereka bertindak dengan lebih tenang dan teratur. Okey, seterusnya peranan pendidik awal kanak-kanak, antaranya ialah mendidik kanak-kanak tentang keselamatan diri. Guru boleh mengajarkan kanak-kanak cara menjaga diri, mengelakkan bahaya dan mematuhi peraturan keselamatan. Yang kedua ialah mewujudkan persekitaran yang selamat. Contohnya, tadika perlu menyediakan ruang yang selamat dan bersih serta kurang akan risiko bahaya terhadap kanak-kanak. Yang ketiga ialah membentuk amalan keselamatan harian. Guru boleh membimbing kanak-kanak agar sentiasa mengamalkan langkah keselamatan dalam kehidupan sehariannya, seperti berjalan dengan tertib. Yang terakhir ialah meningkatkan kesedaran tentang situasi kecemasan. Kanak-kanak perlu diperkenalkan kepada tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti kebakaran. Itu saja. Kesimpulan terhadap isu ini adalah keselamatan kanak-kanak di tadika merupakan tanggungjawab bersama antara pihak pengurusan, guru, dan ibu bapa. Dengan pengawasan yang berkesan ini, persekitaran yang selamat, serta pemantauan terhadap prosedur keselamatan, risiko kemalangan dan kecederaan dapat dikurangkan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan kanak-kanak dapat belajar, bermain, dan berkembang dalam suasana yang selamat, sihat, dan kondusif. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.